بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu lagi dengan tuan-tuan dan puan yang berada di rumah, adik-adik yang bersama dalam My Quran Time baca faham amal untuk sesi ulang kaji kita halaman 266 hingga 270 untuk kita melihat kembali akhir daripada surah Al-Hijr dan juga kita melihat ulang kaji kepada surah ke-16 surah An-Nahl, surah lebah untuk sama-sama kita bersama panel kita pada hari ini siapa di studio bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fazrul sihat ya? Alhamdulillah. Masya-Allah. Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita berada dalam suasana hijau-hijau dalam kegelapan. Subhanallah. Masya-Allah ya. Dan alhamdulillah kita pada hari ini Ustaz ya, kita bersama dengan panel jemputan kita di atas layar sana iaitu Dr. Ahmad Sanusi. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Ustaz Fazrul sihat Alhamdulillah. Ya, kami hijau-hijau merah di tengah. Oh subhanallah. Jadi bintang kita pada hari ini Ustaz ya, dalam kita berbincang tentang surah Al-Hijr dan juga surah An-Nahl ada sesuatu yang kita ingin lihat bersama dan terima kasih doktor bersama dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah kita jemput untuk share maklumkan pada rakan-rakan ya, tag kawan-kawan di situ untuk kita mengulang kaji. Mungkin ada yang sudah tertinggal ataupun sudah pun membaca halaman demi halaman. Betul. Tapi nak kita sama-sama melihat ayat yang ataupun halaman 266 dahulu pada surah Al-Hijr di mana kita akan melihat kepada satu istilah yang amat istimewa Ustaz ya. Mungkin jarang dijumpai di dalam Al-Quran. Betul. Selepas Allah membawakan peristiwa Nabi Lut alaihi salam bersama dengan kaumnya iaitu istilahnya mutawassimin. Kita nak baca dahulu ayat yang ke 74 dan 75 dan 76. Tiga ayat lah Ustaz ya. Misal ayatnya pendek-pendek, cuma kita nak lihat senario yang berlaku dan mengapa Allah menggunakan perkataan mutawassimin untuk sama-sama kita belajar bersama dengan Dr. Sanusi sebentar nanti. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'da. Yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Fazrul dan juga tetamu undangan kita, bintang kita pada hari ini, bintang ilmuwan kita yang bahagia Puasa Madya Dr. Ahmad Sanusi. Jadi tak lupa pada tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak melihat tiga ayat Ustaz ya, ayat 74, 75 dan ayat 76 dalam surah Al-Hijr ini insya-Allah. Jom sahabat-sahabat Al-Quran kita mulakan bacaan kita tiga ayat halaman 266 ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Inna fi dhalika laayatin lilmutawassimin.
العظيم. Surah Al-Azim ayat 74 hingga 76. Maka kami tunggang terbalikkan negeri itu di kawasan kaum Nabi Lut itu, dan kami hujani mereka dengan batu daripada tanah yang keras, ya, daripada hijaratan min sijil. Inna fi dzalika, sesungguhnya peristiwa itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang al-mutawassimin. Dalam ayat yang ke-75 dan ayat 76 Allah menyatakan, dan sesungguhnya negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui oleh manusia pada waktu ini. Jadi kita ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk sama-sama Ustaz, kalau boleh dijelaskan dalam Al-Quran ini biasanya bercakap tentang mutawakkilin, tentang yaqilun ataupun mereka yang berakal, yang berfikir, tetapi di sini digunakan istilah laayatil lil mutawassimin. Dia seperti pelik sedikit, minta pencerahan daripada Dr. Ahmad Sanusi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Tirmizi. Kalau kita perhatikan, perkataan mutawassimin ini adalah perkataan yang betul seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Fazrul. Jarang kita dengar dan jarang juga disebutkan di dalam Al-Quran. Secara umumnya saya bahagikan kepada tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, ada 3 definisi ataupun pengertian yang boleh kita fahami daripada perkataan mutawassimin ini. Yang pertamanya, yang paling popular sekali adalah maksudnya adalah orang yang berfikir. Kita terjemah Al-Quran pun mutawassimin ni kita maksudkan sebagai golongan yang berfikir, yang mutafakirin, yang mutafassirin, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam ataupun Dr. Syekh At-Tantawi di dalam karya tafsirnya. Yang ni yang umum lah, maknanya Allah Ta'ala dah sebut cerita-cerita tentang kerosakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Allah Ta'ala kata ini semua adalah pengajaran bagi orang yang berfikir. Pengertian yang kedua pada pandangan saya lebih menarik lagi, iaitu mutawassimin ini adalah bukan sekadar golongan yang berfikir sahaja. Yang ni yang saya fikirkan juga, mengambil daripada pengertian ataupun tafsir yang dibawa oleh Al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi kata perkataan mutawassimin ini mengambil daripada perkataan wasamat ataupun memberi kesan kepada sesuatu. Wasamatu syai' wasman. Maknanya kalau sesuatu tu memberikan kesan kepada kita, akan ada satu tanda. Sebab tu dalam surah Al-Fathu kita ada baca yang simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda cahaya pada wajah orang yang sujud ataupun pada wajah orang yang beriman tu tadi. Jadi mutawassimin kat sini bukan sekadar makna yang pertama tadi, iaitu makna orang yang berfikir tadi, tetapi yang kedua dia memberikan kesan. Ini yang paling penting. Maknanya kita bukan sekadar berfikir, tetapi bagaimana pemikiran itu memberikan kesan sehingga nampak kepada tindakan kita. Maknanya kita tak suka golongan LGBT yang disebutkan dalam kisah Nabi Lut, bukan sahaja kita berfikir untuk menjauhkan, bahkan kita bertindak untuk menjauhkan diri daripada mereka. Yang ketiga, maksud mutawassimin ini juga adalah seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Tantawi di dalam tafsirnya, menyebutkan tentang mutawassimin ni juga boleh dikategorikan sebagai golongan yang mempunyai firasat. Kadang-kadang orang kita suka dia ni ada firasat-firasat tertentu, dia tengok, dia boleh nampak tanda-tanda tertentu. Perkara ni juga disebutkan di dalam tafsir yang mana Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ada menceritakan tentang maksud firasat ini adalah, dia kata seseorang yang boleh dilihat daripada tanda-tanda. Maknanya seorang yang golongan yang mutawassimin ni adalah golongan yang boleh melihat tanda-tanda kerosakan, tanda-tanda perkara yang membawa kepada kemudaratan. Yang ni adalah petanda ataupun pengajaran bagi orang yang boleh melihat tanda-tanda sedemikian. Jadi saya kira ada 3 makna penting yang kita boleh faham daripada perkataan mutawassimin itu tadi. Yang pertama adalah bagi orang yang berfikir. Sesungguhnya apa kisah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Quran adalah petanda bagi orang yang berfikir. Yang kedua adalah petanda bagi orang bukan sekadar berfikir, tetapi boleh memberikan kesan kepada diri, jiwa dia, muka dia dan pada orang lain juga. Dan yang ketiganya adalah mutawassimin ni juga adalah bagi orang yang mempunyai firasat, orang yang boleh baca, orang yang boleh nampak kerosakan yang akan berlaku, kesan daripada apa yang dilakukan manusia dan apa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Begitulah Ustaz Fazrul ya. Baik, terima kasih ucapkan pada Dr. Ahmad Sanusi menjelaskan 3 tahap kefahaman Ustaz ya. Mutawassimin tadi iaitu berfikir ataupun yang boleh mengambil tindakan kepada apa yang difikirkan, dan juga ada firasat di situ. Dan menariklah disebabkan dalam sistem pembelajaran kita Ustaz ni bercakap tentang kemahiran berfikir alas tinggi, dia bercakap tentang taksonomi Bloom. Biasanya orang cakap tentang
tahu, memahami, analisis, sintesis sampai menghasilkan sesuatu. Dan dalam konteks ini seseorang mutawassimin yang Ustaz ataupun Dr. Ahmad Sanusi nyatakan tadi, menghasilkan, to create, ya, menghasilkan, bukan sekadar menghasilkan inovasi fizikal, tetapi menghasilkan inovasi sosial, tindakan untuk menjauhkan, ya, terutama dalam konteks ini menjauhkan daripada bahaya LGBT dalam masyarakat. Ia perlu diambil tindakan, ia bukan sekadar tengok keadaan sajalah. Ya, ataupun fikir-fikir tak buat apa-apa. Ia perlu diberi tindakan, kalau tidak ia akan merosakkan masyarakat kita seluruhnya. Jadi ini mesej yang kita dapat daripada antara hujung surah Al-Hijr sebelum kita masuk kepada surah An-Nahl, surah yang ke-16 halaman 267, di mana kita nak baca dahulu ayat yang pertama, ayat yang kedua daripada surah ini sebelum kita nak melihat gambaran luas daripada Dr. Ahmad Sanusi berkaitan dengan surah An-Nahl. Selepas bincang tentang sejarah-sejarah tadi, kali ini Allah bawakan lebah. Apakah yang kita boleh belajar keseluruhan surah ini walaupun kita belum lagi habis mengikuti halaman demi halaman, agar kita dapat gambaran yang telah kita belajar dan yang akan kita belajar selepas hari ini insya-Allah. Bersama Ustaz Tarmizi, ayat 1 hingga 2 surah An-Nahl, muka surat 267. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Prof Madya Dr. Ahmad Sanusi, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya sambil melihat Ustaz, surah An-Nahl yang nak baca ayat 1 2 ni Ustaz, saya terpandang ayat atas sekali tu Ustaz, halaman ini. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Itu orang-orang yang telah membahagi-bahagikan Al-Quran, pilih-pilih. Beriman sebahagian, tak beriman berkufur sebahagian. Allah sebut belakang ni, Allah datangkan azab kama anzalna 'alal muqtasimin. Jadi mudah-mudahan saja kita semua tuan-tuan dan puan tidak berlaku sedemikianlah. Yang ni saya rasa tak berapa sesuai lah dengan saya. Jadi saya tak nak inilah. Contoh. Itu sebabnya mengapa di My Quran Time ni Ustaz, kita nak tengok halaman demi halaman. Jangan pilih surah favorite saja. Kan kita nak semua. Moga-moga tuan-tuan kita dimudahkan urusan ini sampai ke hujung, dan kita satu baca, satu faham, dan yang ketiganya ialah kita nak mengamalkan, ambil tindakan mutawassimin tadilah, ya, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jom kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua, permulaan surah An-Nahl insya-Allah. Kita cuba bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ayat pertama daripada dan kedua daripada surah An-Nahl sebentar tadi. Terima kasih Ustaz Tar membacakan. Ketetapan Allah pasti akan datang, maka janganlah kamu meminta agar dicepatkan ataupun dilambatkan, ya. Maha suci Allah, dia
adalah yang maha tinggi daripada apa yang mereka persekutukan. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, peringatlah hamba-hambaku bahawa tiada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Inilah dua ayat daripada surah An-Nahl, surah yang ke-16, surah Makkiyah, surah yang diambil tajuknya itu ya daripada lebah. Mengapa, apa isinya secara keseluruhan, agar tuan-tuan yang sudah pun mengikuti beberapa halaman minggu ini dan akan mengikutinya pada minggu akan datang dapat gambaran lebih besar. Kita terus bersama Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk menjelaskan, Ustaz, gambaran tema dalam surah An-Nahl ini, memberi gambaran, memberi semangat ya. Biasanya jarang orang baca Khamis malam Jumaat surah An-Nahl kan, biasanya baca surah Yasin, tapi kali ini minta Ustaz untuk promote sikit surah yang ke-16 ini. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Betul apa yang Ustaz Fazrul cakapkan tadi, bahawa surah An-Nahl ini adalah antara surah yang Rasulullah SAW baca pada hari Jumaat. Mungkin orang tak tahu. Orang secara spesifik baca surah Al-Kahfi ataupun secara spesifiknya disebutkan tentang surah Kahfi. Tetapi dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari sendiri, Rasulullah SAW dikatakan annahu qara'a yaumul jum'ati 'alal mimbari suratul Nahl. Rasulullah SAW pernah membaca suratul Nahl pada hari Jumaat di atas mimbar. Sehinggalah bila mana datangnya ayat mengenai sujud, Rasulullah terus sujud dan turun daripada mimbar dan terus sujud, menyebabkan orang-orang yang lain turut sujud apabila melihat Rasulullah sujud. Baik, ini secara umumnya tentang gambaran mengenai tentang bagaimana Rasulullah membaca suratul Nahl. Bahkan kalau kita perhatikan, ada satu ayat di dalam surah An-Nahl ini yang mana Rasulullah SAW bacakan dan kita pada hari ini baca di atas mimbar, iaitu ayat tentang yang Allah Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita perasan, ayat ini adalah daripada suratul Nahl yang hari ini setiap hari Jumaat kita baca, orang yang maknanya khatib baca di atas mimbar. Baik, yang ni secara umumnya tentang suratul Nahl. Suratul Nahl dari aspek temanya ataupun maqasidnya ataupun objektifnya saya bahagikan kepada empat. Yang pertama, kita kena faham suratul Nahl ni adalah surah yang diturunkan di Makkah, Makkiyatun Nuzul, iaitu diturunkan di Makkah, yang mana sebutannya banyak menceritakan tentang konsep ketauhidan. Yang ni kita faham bagaimana Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita banyak nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita, sehinggakan suratul Nahl ini juga dikenali sebagai suratul Ni'am, surah-surah tentang nikmat-nikmat, ataupun suratul Imtinan, surah-surah yang banyak pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi yang pertama, suratul Nahl ni adalah surah yang menyebutkan tentang segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dia sikit berbeza daripada suratul Rahman. Suratul Rahman Allah Ta'ala cerita tentang kasih sayang, dia cerita tentang nikmat juga, tapi menjurus kepada sifat Allah Ta'ala itu sendiri. Tetapi suratul Nahl ini menceritakan tentang nikmat Allah secara fizikalnya, secara yang nampaknya demikian. Yang keduanya adalah macam yang kita sebutkan tadi, yang mana suratul Nahl ini adalah surah yang diturunkan di Makkah. Jadi kebanyakan konsep kerangka dia ataupun objektif maqasidnya adalah menjurus kepada mempercayai ataupun menghidupkan konsep ketauhidan di dalam jiwa manusia. Salah satu konsep bagaimana Allah Ta'ala nak terangkan bagaimana kita boleh memahami tentang ataupun mendekatkan diri kita dengan Allah adalah dengan mengingati nikmat-nikmat segala pemberian yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, seperti mana yang telah disebutkan di dalam surah An-Nahl ini tadi. Baik, kemudian yang ketiga ni juga bagaimana Allah Ta'ala nak memberikan kita contoh kepada kita. Sekiranya Allah Ta'ala, yang pertama tadi, Allah Ta'ala nak memperingatkan kita tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang keduanya, secara umumnya suratul Nahl ni konsepnya adalah membangunkan konsep tauhid di dalam Al-Quran itu sendiri dan di dalam jiwa manusia. Dan yang ketiganya yang lebih menarik, Allah Ta'ala tak beri secara maknanya teori saja, ataupun tidak beri secara sebagai contoh saja, tetapi Allah Ta'ala datangkan juga beberapa contoh. Maknanya Allah Ta'ala datangkan secara praktikalnya. Allah Ta'ala kata ada di kalangan manusia yang kami berikan nikmat, ataupun kami berikan dia keadaan yang sukar, dia betul-betul memohon keampunan ataupun pengharapan kepada Allah Ta'ala. Kemudian sekiranya summa idza kashafa ad-durra ankum, bila mana Allah Ta'ala tarik balik kesusahan tu,
idh fariqun minhum bi rabbihim yusyrikun. Sebahagian daripada mereka syirikkan kepada Allah Taala balik. Maknanya Allah Taala tadi menceritakan tentang tauhid, Allah Taala menceritakan tentang nikmat. Kali ini Allah Taala datangkan secara reasoningnya, secara manusia boleh berfikir dan secara praktikalnya, ada di kalangan kamu. Allah Taala bagi contoh. Ada di kalangan kamu, aku dah bagi nikmat banyak. Dan bila mana dia berada dalam keadaan sempit, dia berdoa kepada Allah Taala. Bila Allah Taala beri dia nikmat, dia kufur kepada Allah Taala. Yang ketiga ni adalah pengajaran praktikal tentang sikap manusia terhadap nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka. Pertama, Allah Taala cerita tentang ketauhidan. Yang kedua, Allah Taala cerita tentang nikmat-nikmat. Yang ketiga, Allah Taala ceritakan tentang bagaimana sikap manusia kepada nikmat ni, kejap-kejap dia beriman, kejap-kejap dia kufur. Kalau macam Ustaz Tirmizi sebutkan tadi, kejap-kejap dia pilih ayat ni, kejap-kejap dia pilih ayat ni. Yang ni cerita tentang nikmat pula, kejap-kejap beriman, kejap-kejap dia kufur. Dan yang keempat yang boleh juga saya fahami ataupun yang kita ambil daripada tema ataupun konsep-konsep yang dibawa dalam surah An-Nahl ini juga adalah bagaimana kepentingan menyampaikan isi kandung tauhid itu sendiri. Kerana kalau kita perhatikan nanti di penghujung surah An-Nahl ini, Allah Ta'ala menceritakan tentang peranan Nabi Ibrahim tadi, bagaimana dia membangunkan perkara akidah itu sendiri di dalam jiwa masyarakatnya. Ini pada saya adalah satu perkara yang penting, yang menerangkan tentang bukan sekadar konsep tauhid, bukan sekadar maknanya mengingatkan nikmat Allah Ta'ala, tetapi peranan kita. Peranan kita. Sebab itulah dalam beberapa ayat juga diceritakan tentang kesan orang yang tidak beriman kepada tauhid, tidak beriman kepada hari akhirat. Kesannya nanti dia akan bukan sahaja merosakkan dirinya, merosakkan manusia yang lain, bahkan dia akan memberikan kesan kepada hari akhirat nanti. Saya kira itu antara 4 tema utama yang boleh kita fahami ataupun yang boleh kita teladani daripada surah An-Nahl. Jangan kita faham sekadar nikmat sahaja, tetapi menjurus kepada tindakan juga apa yang kita boleh buat daripada apa yang kita faham daripada surah An-Nahl. Masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Dr. Ahmad Sanusi sebentar tadi menjelaskan 4 bahagian ataupun 4 perkara dalam surah An-Nahl. Untuk kalau kita kaitkan dengan surah Al-Hijr tadi mutawassimin Ustaz ya, dia boleh berfikir dan boleh mengambil tindakan. Surah An-Nahl ini memang fikir tentang nikmat Allah, tentang puncanya daripada Allah, keimanan tauhid itu tadi. Dan kemudian ada orang yang degil, tidak bersyukur, mensyirikkan Tuhan bila dah dapat nikmat. Ada orang yang okey, dan peranan kita ialah untuk mengingatkan kepada dunia bahawa ada sumber nikmat yang perlu kita hayati dan imani dan kita syukuri dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita berhenti sebentar, kita kembali semula selepas ini untuk menyambung halaman seterusnya surah Lebah bersama My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Jadilah rumput nan lemah lembut, tak luruh dipukul ribut, bagai karang di dasar lautan, tak terusik dilanda badai. Dapatkan yang original Ustaz. Itu satu rangkap Ustaz. Satu rangkap. Nasyid yang disampaikan oleh Abang-abang Hijaz. Tajuk dia Lukisan Alam. Masya-Allah. Ya, saya kira sangat bertepatan berkait dengan surah An-Nahl ini. Allah suruh kita berfikir menggunakan akal. Betul. Ya, dan bila berfikir dengan bertafakur itu dua istilah berbeza Ustaz ya. Berfikir ni semua orang berfikir. Betul. Tapi tafakur itu berfikir secara mendalam, dan inilah yang kita sudah pun dijelaskan oleh Dr. Ahmad Sanusi sebentar tadi, iaitu ada 4 perkara di dalam surah An-Nahl ini berkaitan dengan ketauhidan, tentang membina iman dalam jiwa kita, bukan sekadar teori tetapi praktikal, bagaimana mensikapi kepada nikmat-nikmat yang Allah beri tadi itu, dan juga ada tanggungjawab.
iaitu kita menyampaikan isi kandungan daripada al-Quran itu untuk kita menjadi hamba yang bersyukur, yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal. Kali ini kita dalam sesi ulang kaji halaman 266 hingga 270 dan kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Kita nak melihat Ustaz pada ayat ataupun halaman 268, iaitu pada ayat yang ke 11, ya, di mana kita nak bacalah baca okey untuk memudahkan ceritanya, dan kemudian kita nak lihat apakah yang istimewa dalam surah yang bercakap tentang lukisan alam ini. Silakan Ustaz, ayat ke-11. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Yang bahagia Fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi, khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Menarik dalam ayat yang ke-11 ini Ustaz, ya, ada zaitun, ada an-nakhil, ada a'nab, kan, subhanallah. Jadi sekejap lagi kita lihat apakah isi kandungnya. Mari kita baca dulu sama-sama ayat yang ke-11 halaman 268 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yunbitu lakum bihi الزرع والزيتون والنخيل والأعناب والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-11 yang kita baca, yang Ustaz Tamizi bacakan sebentar tadi, maksudnya dengan air hujan itu dia menumbuhkan, Allah menumbuhkan untukmu tanaman zaitun, kurma, anggur dan setiap jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran bagi orang-orang yang berfikir, iaitu bagi kumpulan liqaumi yatafakkarun. Ini adalah ayat ke-11 dan di dalam surah An-Nahl ini nanti ada satu lagi ayat yang belum lagi kita belajar, tetapi kita boleh fokus ataupun kita ke depan sedikit, ayat 67, iaitu apabila Allah menyatakan wa min thamarat, daripada buah-buah kurma dan anggur kamu berbuat minuman memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran bagi kaum yang memikirkan. Jadi di awal ini Ustaz ya, ayat 11 ada perkataan zaitun, dekat ayat 67 tak ada perkataan zaitun. Dekat sini perkataan yatafakkarun, dekat sana perkataannya adalah yaqilun. Ada beza. Masya-Allah. Bersama Dr. Ahmad Sanusi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi, ya. Yang ni pada saya soalan ni agak ada critical thinking sikit lah, maknanya. Tawasimin ya. Akibat soalan akibat kat sini. Kerana kalau kita perhatikan, mungkin orang baca dia tak perasan pun. Dia tak perasan Allah Ta'ala cerita tentang buah, dia tak perasan Allah Ta'ala cerita tentang jenis-jenis buah. Tiba-tiba hari ni Ustaz Fazrul bagi tanya satu soalan yang saya kira agak critical thinking juga, mengenai tentang kenapa ayat yang ke-11 yang kalau kita tengok di dalam Al-Quran ini tidak ada menyebutkan tentang perkataan buah zaitun, tetapi dalam ayat yang ke-67 pula Allah Ta'ala masih lagi menceritakan tentang buah-buahan, tetapi Allah Ta'ala tak menceritakan tentang buah zaitun. Heran sikit dekat situ. Jadi kat sini saya juga semak juga beberapa tafsir dan jarang kita temui tentang huraian ataupun penafsiran ataupun pengolahan mengenai tentang kenapa dalam ayat yang ke-67 tidak disebutkan mengenai tentang perkataan zaitun. Jadi secara umumnya saya gambarkan perkara ini adalah berdasarkan siyak. Siyak ni maksudnya adalah konteks ayat tersebut. Kenapa dalam ayat yang ke-11
Allah Ta'ala menceritakan tentang buah-buahan dan Allah Ta'ala sebut tentang zaitun. Kenapa dalam ayat yang ke-67 Allah Ta'ala masih lagi menyebutkan tentang buah-buahan tetapi Allah Ta'ala tidak menyebutkan tentang buah zaitun? Yang pertama, kerana mengenai tentang siap ayat itu sendiri, iaitu konteks ayat tersebut ataupun keadaan ayat tersebut mengenai tentang menceritakan, Allah Ta'ala sedang menceritakan tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada seluruh manusia. Yang ni kalau kita perhatikan daripada ayat ketiga, kalau kita tengok dalam mushaf ini, ayat ketiga Allah Ta'ala ceritakan tentang nikmat dia, Allah Ta'ala berikan tentang binatang-binatang, Allah Ta'ala berikan tentang unta, Allah Ta'ala berikan tentang tunggangan yang lain dan sebagainya, sehinggalah bila mana perincian masuk kepada tanam-tanaman ataupun buah-buahan, Allah Ta'ala menyebutkan satu-satu. Allah Ta'ala menceritakan tentang buah zaitun, ada tamar, ada anggur, ada buah-buahan lain dan sebagainya. Tetapi sekiranya kita masuk kepada konteks ayat ke-67, kalau tuan-tuan boleh tengok dalam muka surat ataupun pada halaman yang ke-274, yang kat sini sebenarnya konteksnya sedikit berbeza. Kat sini konteks dia sedikit berbeza. Tuan-tuan tak boleh faham daripada ayat 1 tu sahaja, bahkan tuan-tuan kena undur sedikit ke belakang, mulakan daripada ayat yang ke-51, bagaimana sebenarnya konteks ni Allah Ta'ala bermula daripada ayat yang ke-51, Allah Ta'ala sedang menegur orang Quraisy. Allah Ta'ala sedang menegur Quraisy, yang mana ayat yang ke-51 Allah Ta'ala ceritakan yang Quraisy ni dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Ayat ke-56 Allah Ta'ala cerita bagaimana Quraisy ni dia menjadikan bagi Allah tu ada anak perempuan. Quraisy punya jahat tu, dia bukan saja mensyirikkan Allah Ta'ala, dia tak suka anak perempuan, dia kata anak perempuan ni untuk Allah, anak lelaki untuk aku. Katakan macam tu. Ayat yang ke-60 Allah Ta'ala ceritakan tentang Quraisy ni tak beriman kepada hari akhirat. Ayat ke-62 Allah Ta'ala ceritakan tentang bagaimana Quraisy ni kalau benda yang dia tak suka, dia sandarkan kepada Allah Ta'ala. Ayat ke-63 dengan ayat yang ke-64 Allah Ta'ala ceritakan tentang amaran yang Allah Ta'ala berikan kepada Quraisy ataupun kaum Arab ataupun kaum terdahulu melalui Rasul. Maka masuk kepada ayat yang ke-67, ayat sebelum tu sikit Allah Ta'ala dah mula memberikan tentang contoh-contoh nikmat. Dan salah satu contoh-contoh nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Quraisy, Allah Ta'ala sebut dua perkara kat sini, iaitu tumbuhan-tumbuhan, termasuklah tamar dan anggur. Tidak disebutkan zaitun di sini, kerana kalau kita tengok hujung ayat tu apa Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala kata wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Daripada anggur dan daripada nakhil ni tadi, daripada tamar ni tadi, kamu jadikan sebagai arak. Jadi kat sini konteksnya kalau sebagai arak ataupun minuman yang memabukkan, barangkali zaitun bukanlah satu elemen ataupun satu bahan material yang digunakan secara popularnya untuk arak tu sendiri tadi. Saya tak pasti kalau ada orang gunakan zaitun untuk arak, tetapi secara umumnya konteks ayat tu sebegitu. Yang pertama, konteks ayatnya berbeza dengan konteks ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 Allah Ta'ala menceritakan tentang umum nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada manusia, termasuklah buah-buahan, dan Allah Ta'ala perincikan termasuklah zaitun tu tadi. Dan zaitun ni sendiri memang ada kelebihan dia yang spesifik, elok untuk kesihatan kita, baik untuk penggunaan dia untuk kesihatan dan sebagainya. Manakala dalam ayat yang ke-67 Allah Ta'ala sedang menegur Quraisy. Allah Ta'ala sedang menegur orang-orang yang mengkufurkan Allah Ta'ala, tidak beriman pada hari akhirat, syirik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan nikmat-nikmat yang spesifik yang Allah Ta'ala pernah berikan kepada mereka, termasuklah anggur dan tamar itu tadi, yang anggur mereka jadikan sebagai bahan untuk menjadikan arak dan sebagainya, seperti mana yang disebutkan dalam ayat yang ke-67, tetapi tidak disebutkan zaitun di sini kerana konteksnya sedemikian. Begitu juga dengan kandungan, bagaimana penghujung ayat tu Allah Ta'ala ceritakan tentang sakaran wa rizqan hasana, maknanya bagaimana mereka menjadikan buah-buahan ni sebagai minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Maka pada konteks ayat ini tidak kena, ataupun bahan ini tidak, barangkali tidak dijadikan secara popularnya sebagai minuman yang memabukkan. Barangkali atas dasar itu juga perkataan zaitun itu tidak disebutkan di dalam ayat yang ke-67. Sebab tu saya kata perbahasan yang ditanya oleh Ustaz Fazrul ni agak spesifik dan agak mendalam. Ada critical thinking. Hari ni kita belajar berat sikit tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah. Sebab itu Ustaz Fazrul.
Baik, terima kasih diucapkan pada Dr. Ahmad Sanusi ya, sebagai Profesor Madya di Universiti Sains Islam Malaysia, menggabungkan akal dan nakal ya. Itu yang dibawakan sebentar tadi, dan malah bila cakap tentang akal di hujung ayat 67 tadi itu ada perkataan liqaumi yaqilun, doktor ya. Maksudnya ialah kalau katakan kita ada nakhil, ada tamar dan juga ada anggur, sebenarnya yang doktor cakap tadi itu dia boleh dijadikan sakaron, benda yang memabukkan ataupun rezeki yang baik ya. Jadi sepatutnya kalau orang yang nak jaga akal, dia tidak akan gunakan anggur dan juga kurma itu untuk buat benda yang memabukkan ya, kerana dia tahu bahawa semua nikmat ini adalah untuk jaga akal. Bila jaga akal, kembali balik ayat yang ke-11 tadi, yatafakkarun, gunakan untuk berfikir secara mendalam, jangan guna akal untuk dirosakkan. Jadi ini adalah salah satu perkara yang berada pada surah An-Nahl. Kita bergerak pada halaman 269 Ustaz. Ya, Ustaz. Kita nak baca ayat 25, salah satu ayat yang bercerita tentang tanggungjawab, dan kita nak baca ayat 25 ini bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Yang bahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi, saya sempat berinteraksi juga sikit-sikit saya dalam ruangan komen ni, dan ada yang hantar cicipan mesej. Silakan. Ustaz Dr. Ahmad Sanusi ni senyum sokmo dia. Senyum sokmo Dr. Ahmad Sanusi, dan Ustaz Fazrul pun apa kurangnya cuma ada mas je. Ada mas. Ada mas je. Senyum mas ya. Senyum mas, bukan senyuman. Jadi subhanallah, jadi itulah bila kita melihat betapa kebesaran Allah Taala, kebesaran alam, keindahan alam membuatkan kita kadang senyum, gembira. Lepas tu pula gembira kita itu kita sandarkan kepada anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita baca ayat yang ke-25 Ustaz ya. Betul. Halaman yang ke-269. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyahmilu Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 25, ucapan itu menyebabkan mereka memikul dosa-dosa sendiri dan sebahagian dosa orang-orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahawa mereka disesatkan pada hari kiamat kelak dengan sempurna. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan apa yang berlaku di Mekah itu sendiri ya, berkaitan dengan bebanan mereka, tetapi dalam masa yang sama ada disebut dekat sini juga dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Jika boleh Dr. Sanusi menjelaskan apa konteks pemahaman ayat ini zaman dahulu dan kembali pada tahun 2021 ini, adakah ianya boleh berlaku di negara kita ini sendiri? Silakan Doktor. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Satu lagi soalan yang baik mengenai tentang bagaimana kita aplikasikan ayat yang ke-25 ini dalam keadaan situasi kita pada hari ini. Sebelum kita baca ayat yang ke-25, kita tarik sikit ayat ke-24. Bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan wa idza qila lahum ma anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Allah Ta'ala kata apabila ditanya kepada mereka tentang apa yang diturunkan kepada mereka, iaitu tentang Al-Quran itu sendiri, mereka kata ini semua dongengan saja. Apa yang ada dalam Quran ni semua dongeng saja. Lalu Allah Ta'ala kata liyahmilu auzarahum kamilatan. Nanti atas sebab kata-kata engkau ni nanti mendustakan Al-Quran, engkau bawalah dosa-dosa engkau dan dosa-dosa orang yang mengikuti engkau. Maknanya orang yang taklid dengan kerosakan yang dibawa oleh kita itu tadi,
boleh memberikan kesan kepada kita. Ada dua pengajaran penting yang kita boleh amalkan ataupun praktikkan pada hari ini, pengajaran daripada ayat yang ke-25 ini. Yang pertama mengenai tentang pensabitan kesalahan. Tengok bagaimana Allah Taala tanya dulu. Allah Taala kata wa idza qila lahum ma anzala rabbukum, apakah pandangan engkau tentang Quran yang kami turunkan ini? Mereka kata ini semua adalah dongeng. Maknanya kita kena confirmkan dulu. Maknanya kalau perkara-perkara yang datang tu biar kita tanya dahulu sebelum kita beri hukuman kepada seseorang. Hari ni Ustaz Fazrul dengan Ustaz Tirmizi orang hukum dulu baru tanya soalan. Orang hukum dulu baru tanya soalan. Dalam Facebook ni dah jadi mahkamah dah. Semua orang akan bagi hukuman dulu, hukuman baru nak siasat. Jadi ini pengajaran yang penting. Allah Ta'ala tunjukkan pada kita, Allah Ta'ala tanya diorang ni dulu, apa pandangan kau tentang perkara ni? Bila dia cakap salah, bila dia cakap perkara ni dongeng, barulah Allah Ta'ala kata liyahmilu auzarahum, kamu akan bawa dosa kau dan dengan dosa-dosa orang yang ikut kejahatan kau. Yang pertama tadi kita sabitkan dahulu, kita siasat dahulu berita yang sampai kepada kita. Jangan kita terus menghukum tuan-tuan. Ini bahaya jabatan netizen Jabatan netizen sekarang ni dalam Facebook cepat dia keluarkan hukuman lebih awal daripada mahkamah yang keluarkan hukuman. Itu yang pertama, siasat dahulu. Maknanya sabitkan dahulu tentang satu perkara baru melaksanakan ataupun ada tindakan ataupun hukuman ataupun kesimpulan. Manakala yang kedua pula adalah bagaimana jangan kita sebarkan fitnah. Maknanya kita bimbang penyebaran fitnah dalam media sosial, orang percaya kesannya pada kita. Macam tadi kan, maknanya Allah Taala kata wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm, maknanya dan juga dosa-dosa orang yang ikut tu tadi kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan. Yang ni kita bimbang. Yang ni kita sangat bimbang. Kita banyak kadang-kadang bukan saja kita memberikan hukuman yang tidak tepat di dalam media sosial, bahkan kita menyebarkan cerita-cerita, share-share benda yang bukan-bukan, tidak ada sumber yang sahih ataupun tidak ada sumber yang pasti. Perkara-perkara gosip ni Ustaz Tirmizi, saya cakap Ustaz Tirmizi sebab Ustaz Tirmizi ni dia artis sikit. Jadi dia selebriti awal sikit. Kadang-kadang cerita gosip selebriti ni orang kita cepat share benda yang belum tentu betul pun. Jadi siasat dahulu, kita bimbang, kita share, orang double share pula. Orang share bawah kita, share lagi beribu-ribu. Dosa tu barangkali kita takut bermula dengan kita. Allahu Akbar. Kita bawa fitnah pada orang, kita bawa orang tu dah terkesan sangat baru kita dia terasa salah, baru kita nak delete, baru kita nak minta maaf, kadang-kadang dah terlambat. Kita bimbang orang tu tak maafkan kita, dosa itu akan membangkit ataupun mengembang dan kesannya pada diri kita sendiri. Sebab zaman sekarang orang semua ikut bighairi ilmin, maknanya tanpa ilmu, orang main ikut saja. Ini yang kita bimbang berlaku pada hari ini. Yang ini yang saya kira pengajaran yang penting juga daripada ayat yang ke-25. Yang pertama, sabitkan dahulu kesalahan. Jangan semudah-mudahnya kita hukum seseorang tanpa kita siasat. Yang kedua, jangan kita mudah-mudah menyebarkan sesuatu perkara kerana kita bimbang sebaran kita itu adalah fitnah dan orang lain akan memberi ikut fitnah yang kita bawa dan kita adalah punca kepada penyebaran fitnah tersebut. Kita tak nak perkara ni berlaku, kita tak nak terseksa hidup kita nanti di hari akhirat kelak. Wallahu alam. Mungkin Ustaz Fazrul boleh tambah sikit lagi. Terima kasih doktor. Ya, mencerahkan perkara ini sebenarnya dalam konteks sekarang. Pasal sekarang ni kita banyak guna telefon Ustaz ya. Jadi mudah sangat, banyak masa bersama dengan PDPR-nya, telefon satu seorang ya. Jadi menyebabkan mudah untuk mendapat maklumat, betul tak betul zas kan. Dan malah kalau dia tak forward pun dia dah masuk dalam pemikiran kan. Oh, cakap orang ni tak betul, orang ni salah, orang ni dia kutuk sana sini. Dan harapnya kita terlindung dengan ilmu yang kita belajar sedikit-sedikit ini. Allah lindungi kita daripada fitnah ataupun kerosakan ini berlaku berleluasa. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi berkongsi pada hari ini ulang kaji kita Ustaz, banyak pencerahan. Jadi kita sama-sama ingin berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pimpin kita terus dapat menikmati apa tadi Ustaz lagu tadi? Keindahan alam yang ada dalam surah An-Nahl ini untuk makin mantapkan lagi tauhid kita. Kita berdoa bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Ada sahabat-sahabat kita tanya betul ayah saya semalam ada maklum kan. Jadi betul, sama-sama kita doakan. Ayah saya alhamdulillah sekarang ni dekat PKRC pusat rawatan yang berisiko rendah di Terengganu.
Stable, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan ayah saya terus sembuh cepat dan mak dan adik saya di rumah pun dilindungi daripada pandemik Covid ini, insya-Allah. Jadi kita sama-sama mohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kesembuhan buat ayah kami, ibu kami, ahli saudara mara kami, ahli keluarga kami yang kini sedang dirawat kerana pandemik ini ya Allah. Kurniakan perlindungan ya Allah buat kami semuanya ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi, terima kasih kepada Dr. Ahmad Sanusi bersama pada hari ini, dan saya menjemput pada tuan-tuan yang berada pada hari ini kerana kita tahu dengan Quran inilah kita dapat menghargai, dapat positif dalam keadaan positif jiwa Ustaz ya, bukan positif COVID-19 ya. Positif jiwa kita, damaikan jiwa, inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran untuk kita bawakan Al-Quran ini sebagai pendamai jiwa, pendamai kepada hati-hati yang gundah sekarang ini, dan kita doakan ahli keluarga kita terus dipimpin dan diberikan kesihatan ya, seperti mana Ustaz kita berdoa tadi. Ini yang tuan-tuan perlu jaga sama-sama, mengambil vaksin dan berusaha yang terbaik mengikut SOP, kerana kita tahu itu adalah usaha kita. Tawakal kita, kebergantungan kita sudah tentu masih tetap 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam siaran halaman baru esok, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.